Jadi tanpa melengahkan masa, kalau tak ada soalan lain, cikgu nak teruskan. Sediakan dengan pen anda, bersiap sedia dengan kertas kacang, pen atau pensel, sebab kita nak mula mengarang dah buat pendahuluan. Alright? Okey, mari kita lihat bahagian pendahuluan. Okey, inilah tekniknya. Teknik mudah. Teknik mudah, cuma cikgu akan tambahkan beberapa. Saya harap pelajar boleh catat. Okey. Jadi pelajar, pertama sekali kita mulakan karangan. Okey, saya harap kamu ni merupakan pelajar yang matang sebab pelajar SPM kena tunjukkan kematangan anda. Jadi bagaimana kita tunjukkan kematangan anda? Pertama sekali kita mula pendahuluan kita dengan menggunakan frasa umum, slogan atau peribahasa. Okey, sebelum tu cikgu nak ingatkan, sebenarnya pelajar ada banyak cara nak buat pendahuluan. Banyak cara memang banyak. Tetapi cikgu cuma sarankan satu daripada cara yang cikgu rasa pelajar boleh ikut, yang pelajar boleh faham dengan mudahnya. Walau bagaimanapun, terdapat juga pelbagai cara yang lain yang mungkin diguna pakai oleh guru di sekolah anda dan saya tak menafikan kaedah mereka ni bagus ke tak bagus. Yang penting, kamu ikut cara yang mana yang kamu rasa senang untuk kamu ikut. Itu je. Cikgu nak berkongsi satu daripada kaedah yang cikgu rasa mudah untuk anda. Okey. Jadi ayat pertama, pelajar bagi frasa umum, slogan atau peribahasa. Okey. So bagi saya, pelajar Form 5 dah tahulah peribahasa. Dah mesti dah pandai dah. Form 1, Form 2, Form 3, Form 4. Dah 4 tahun dah belajar BM, dah belajar peribahasa, anda mesti dah boleh guna peribahasa. Okey. Jadi dalam perenggan pertama pendahuluan kita ni, kita berikan peribahasa atau slogan. Jadi ini merupakan ayat 1. Maka dalam kurangan kamu tulis ini satu ayat. Kita buat peribahasa, buat satu ayat. Okey. Kemudian pelajar kena bagi frasa umum. Ini pelajar-pelajar ni biasakan buat frasa umum. Okey, jadi dalam bahagian pertama, ini peribahasa ayat pertama. Kemudian frasa umum ayat kedua. Jadi ada dua ayat. Okey, ada dua ayat dalam bahagian pertama ni. Okey, ada dua ayat dalam bahagian pertama ni. Okey. Jadi, ada yang mungkin tanya, cikgu, peribahasa slogan saya tahulah. Apa tu frasa umum? Okey, very simple. Frasa umum ni maksudnya pelajar, kita berikan satu kenyataan umum yang berkaitan dengan tajuk. Yang berkaitan dengan tajuk. Okey, cikgu bagi contoh. Contoh Okey, anda kata tahun ni dalam SPM keluar tajuk pencemaran alam sekitar. Contoh contoh. Kalau keluar tajuk pencemaran alam sekitar, tajuk kita sekarang. Jadi pelajar nak mulakan pendahuluan, bagaimana nak gunakan frasa umum? Mudah saja. Kamu tanya diri kamu, pencemaran alam ni bidang apa? Pencemaran alam tu bidang apa? Jadi kamu kena tanya diri kamu, bidang apa? Apa bidangnya? Jadi pelajar, pencemaran bidangnya boleh tak saya kata negara? Setuju tak pelajar? Sebab pencemaran melibatkan negara. Jadi saya mulalah karangan saya dengan frasa umum. Contoh cikgu mulakan frasa umum untuk tajuk pencemaran. Saya mulakanlah, saya kata, Malaysia merupakan sebuah negara yang terkenal, yang terkenal sebagai destinasi pelancongan utama dalam kalangan masyarakat dunia. Noktah. Nampak? Cikgu mula secara umum. Okey? Namun demikian, imej Malaysia semakin tercalar disebabkan oleh pencemaran alam sekitar yang semakin menjadi-jadi. Kamu nampak tak pelajar? Cikgu mula secara umum dulu. Lepas tu cikgu masuk berapa? Tajuk dia. Maka itulah yang dikatakan sebagai frasa umum. Pelajar boleh faham? Cikgu bagi contoh Okey, nak bagi contoh. Alright? Cikgu bagi contoh. Kalau benda yang kena salin nanti cikgu bagi tahu. Cikgu bagi contoh supaya pelajar faham apa maksud frasa umum. Okey. Cikgu bagi contoh lain pula. Contoh lain. Anda kata keluar tajuk kemalangan jalan raya. Keluar tajuk apa? Kemalangan jalan raya. Okey, jadi pelajar janganlah start terus buat definisi, jangan berikan frasa umum. Macam mana kita nak buat frasa umum? Okey, pelajar. Kalau kemalangan jalan raya, bidangnya apa? Masyarakat.
Kenapa? Sebab siapa yang terlibat dalam kemalangan? Pengguna. Jadi pengguna tu merupakan masyarakat. Jadi contoh, cikgu mulakan secara unik ataupun dengan menggunakan kreativiti. Cikgu akan mulakan ayat pertama saya, frasa umum saya akan mulakan dengan kata seru. Contoh tolong, tolong, tolong. Inilah merupakan lawangan yang sering kali kita dengar daripada mangsa kemalangan jalan raya. Noktah. Nampak? Inilah contoh frasa umum. Maksudnya kita mula sesuatu secara umum tapi ada kaitan dengan apa? Ada kaitan dengan tajuk. Atau dengan contoh lain. Cikgu bagi contoh lain. Tajuk kemalangan. Kamu nak mula dengan frasa umum. Sesuatu yang apa? Penyataan umum. Contoh. Saya akan mulakan. Jalan raya yang dahulunya merupakan satu tempat yang membantu mengalirkan kenderaan. Tetapi kini mula mengalirkan darah dan tangisan masyarakat. Contoh. Nampak? Ini kreativiti calon lah. Jadi itu yang saya masukkan di sini. Frasa umum, maksudnya penyataan umum yang kaitkan dengan bidang. Yang ada kaitan dengan tajuk. Itu dia. Jadi, saya rasa pelajar sudah faham. Nanti cikgu akan berikan satu lagi contoh ikut soalan yang kita nak bincang. Baik pelajar? Okey, jadi ni bidang, ni ayat 1, dan ayat 2. Okey, dari 2 ayat. Okey, lepas tu pelajar ayat ketiga ni. Ini ayat ketiga lah. Maksudnya ini satu ayat. Betul ya? Ni ayat 1. So, dah ada 3 ayat. Tadi peribahasa ayat pertama, ayat kedua, sekarang ini ayat ketiga lah. Okey. Okey. Saya nak betulkan. Satu ayat je. Ini satu ayat. Satu ayat je. Okey. Jadi, pelajar definisi mudah saja. Nanti juga ajar cara buat definisi. Kita ikut tajuk lah. Apa tajuk dia? Kalau berdasarkan tajuk contoh, kita buat tajuk apa? Pencemaran sekitar. Pelajar bagilah maksud atau makna pencemaran sekitar. Mudah saja. Betul tak pelajar? Okey. Kemudian, kita teruskan. Satu lagi. Ni kalau boleh kita nak buat 2 ayat. Keadaan semasa. Lepas kamu dah bagi maksud pelajar, kita berikan keadaan semasa. Contoh, setiap tajuk mesti ada keadaan semasa. Jadi pelajar bagilah 2 ayat. Contoh pencemaran sekitar sekarang. Bagaimana keadaan semasa? Semakin teruk ke? Semakin kosong ke? Semakin memang bersih ke? Memang sekarang bersih kan pelajar? Saya rasa pencemaran sekarang dah berkurangan apabila semua makhluk manusia ni telah dikurungkan. Dengan nama apa? PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Tapi sebelum PKP, pencemaran teruk. Macam tahu ni, masih ingat tak satu isu yang berlaku di Johor Bahru, Pasir Gudang, Sungai Kim Kim. Mereka telah melepaskan sisa toksik. Jadi semua tu kamu nyatakan dalam keadaan semasa. Jadi cikgu bagi contoh lah. Tengok, cikgu bagi contoh-contoh idea bagaimana nak mulakan keadaan semasa. Semakin dilupakan, semakin dipinggirkan, menjadi buah mulut masyarakat, semakin berkembang maju. Jadi pelajar ikut tajuk yang sesuai. Pelajar boleh faham jadi setiap tajuk mesti ada keadaan semasa. Okey, andai kata kalau keluar tajuk permainan tradisional, contohlah keluar tajuk karangan permainan tradisional. Kalau permainan tradisional pelajar, apakah keadaan semasa? Semakin kita katalah semakin dilupakan. Jadi kita huraikan ayat tu. Itulah ayat keadaan semasa. Tapi ingat, pelajar bagilah 2 ayat. Okey, anda boleh beri 2 ayat. Contoh, bagaimana nak bagi 2 ayat? Okey, mudah saja. Pelajar boleh kemukakan contoh. Tulis, kemukakan contoh realiti. Contoh sebenar. Berikan contoh realiti. Boleh pelajar itu maksud saya, contoh realiti. Nanti cikgu bagi contoh, jangan risau. Ini cikgu bagi penerangan dulu sebelum buat karangan. Alright? Okey. Okey. Kemudian, bukan isi. Pelajar, ini merupakan ini kita buat 2 ayat juga. Tulis ni kita buat 2 ayat. Ini bukan isi. Maknanya pelajar, kita ikutlah soalnya pelajar. Contoh kalau soalan kita, kalau kehendak soalan dia minta kita buat langkah-langkah, kalau kehendak soalan kita diminta kita buat langkah-langkah, pelajar, kamu buat apa? Kamu buatlah punca atau kesan. Okey, soalan ni kalau tugasan kita, kalau kehendak soalan karangan punca, maka kamu buatlah langkah atau kesan. Kalau dia minta kita buat kesan, maka kita buatlah apa? Punca atau langkah. Faham tak pelajar? Itu dia. Jadi, seelok-eloknya, pelajar berilah 2 isi. Beri 2 isi. Sebab tu 2 ayat. Beri 2 isi. Okey, pelajar? Okey, contoh. Contoh mungkin ada tak faham lagi. Okey.
Contoh kalau tahun ni keluar, langkah-langkah mengatasi pencemaran. Langkah-langkah mengatasi pencemaran. Jadi kehendak soalan langkah-langkah. Jadi apa bukan isinya? Mungkin dalam pendalaman kamu tulislah punca, 2 punca pencemaran. Itu dia. Atau kesan negatif pencemaran. Itu masuk bukan isi. Pelajar, inilah idea bagaimana nak panjangkan pendalaman kita. Okey. Kemudian pelajar, ini persoalan, mungkin pelajar bolehlah bagi 2 ayat. Maksudnya pelajar bagi 2 ayat, maknanya ini kita kaitkan dengan kehendak soalan. So kita bagi tahu kepada pemeriksa pada penghujung pendalaman, kita bagi tahu apa sebenarnya kehendak soalan dan apa sebenarnya tajuknya. Itu saja. Baik pelajar. Okey, jadi ini baru panduan. Nanti kejap lagi cikgu akan buat satu pendalaman. Mungkin kamu nampak lebih jelas. Okey? Setakat ni ada soalan? Okey, saya tengok dalam chat kita. Dalam chat kita, masa kini, apa pula? Saya tak faham. Soalan tak lengkap. Okey, alright. So saya rasa pelajar faham. Ada soalan tanya? Sila kemukakan. Jangan malu. Tanya saja. Yang penting kamu faham. Jadi cuba kira pelajar. Maksimum peribahasa. Apa dia? Nombor maksimum peribahasa dalam karangan. Dalam karangan kita tak ada had berapa peribahasa nak berikan. Seelok-eloknya seberapa banyaklah. Tapi minimum, kalau bolehlah minimum, letaklah 3 atau 5 peribahasa. Minimum lah. Minimum 3 hingga 5 peribahasa kita cadangkan pelajar gunakan. Alright. Jadi pelajar, saya nak pelajar sekarang cuba kira berapa jumlah ayat yang kita akan buat dalam pendalaman. Cuba tengok. Ini ayat 1. Ini ayat 1. Ini 1. Jadi, ini 1, 2, 3. Ini pula 2. Jadi, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Jadi kalau kamu kira jumlah ayatnya, lebih kurang pelajar dapat 9 ayat. Jadi 9 ayat ni dah cukup dah kamu dapat satu muka surat. Betul tak pelajar? Kalau tak percaya, mari cikgu akan buktikan. Jom kita buat. Karangan ni kita kena tulis baru kita faham. Kalau tak kita dengar je kan, dia tak masuk dalam kepala otak kita ni. Okey, pelajar. Ini saya bagi satu contoh lah, ini untuk pelajar lemah lah, pelajar lemah. Pelajar yang tak pandai buat keadaan semasa, ini satu contoh. Cikgu bagilah beberapa contoh, nanti buatlah, baca di rumah. Masa cuti, masa terluang tu kamu buat. Okey? Ya. Kamu boleh tulis berapa panjang pun boleh, tidak menjadi masalah. Alright? Okey. Jadi, panduan ni boleh gunakan untuk ayat keadaan semasa. Ini ayat keadaan semasa. Saya tulis sini pelajar. Keadaan semasa. Ini satu contoh ayat lah. Anda boleh gunakan. Tidak menjadi masalah. Alright? Okey, macam contoh, cuba tengok ayat C. Andai kata pasal isu pencemaran. Isu pencemaran memang hangat, betul tak? Jadi cuba tengok ayat C ni, kita buat ayatnya. Belakangan ini, isu menggenai, pelajar masukkan topik di sini. Pelajar masukkan topik, sentiasa berkumandang di corong-corong radio dan menghiasi setiap wahana media massa di negara kita. Dan ini untuk pelajar-pelajar yang rasa sukar nak bina ayat keadaan semasa, pelajar buat je lah. Tidak menjadi masalah. Alright? Okey. Jadi pelajar, tanpa melengahkan masa, jom kita buat contoh pertama pada hari ini. Latih to be pertama. Kau nampak tak? Cikgu dah sediakan kotak ni. Kotak yang sama cikgu sediakan. So sekarang tugas kita lengkapkan rangka ni. Kemudian cikgu akan bagi contoh satu pendalaman yang lengkap. Okey, pelajar boleh faham? Okey. Jadi, pelajar cuba tengok. Okey, ada soalan daripada rakan kita. Kebelakangan atau belakangan ini? Okey, pelajar. Kita sarankan pelajar boleh guna mana-mana satu. Boleh guna kebelakangan ini pun boleh atau belakangan ini boleh digunakan. Tapi ingat, jangan gunakan sejak kebelakangan ini. Benda tu salah. Sejak kebelakangan ini tak dibenarkan. Tapi kita boleh gunakan kebelakangan ini atau belakangan ini. Alright pelajar? Alright. Okay. Cuba tengok di sini. Pelajar, apa topik kita sekarang? Perpaduan kaum. Contoh tahun ni kalau keluar, tajuk perpaduan kaum. Dan cuba tengok apa kehendak soalan. Pelajar baru yang bukan pelajar, saya ingat KS maksudnya kehendak soalan. Kehendak soalan kita apa? Langkah. Okey. So sekarang pelajar, kita nak hasilkan satu pendalaman ikut petua yang cikgu ajar tadi. Okey. First, cikgu nak mula dengan peribahasa. Pelajar, peribahasa yang sesuai
untuk tajuk perpaduan kaum. Siapa nak cuba? Ini peribahasa yang sesuai dengan tajuk perpaduan. Students, come on, let me know. Berikan saya. Nak cuba? Anyone? Yep, come on, student. Bulat air kerana pembentung. Okey, bagus. Bulat air kerana pembentung. Bulat manusia kerana muafakat. Terbaik, bagus. Ada juga dalam group chat. Dalam group chat saya nampak ada yang kata, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Boleh. Okey. Lepas tu ada yang kata bagai awur dengan tebing. Okey, bagai awur dengan tebing ni, dia lebih kepada kerja sama. Dia lebih kepada kerjasama atau hubungan rapat lah. Tapi kalau boleh kita nak gunakan pepatah lebih sesuai untuk permulaan ayat. Okey, jadi pelajar, kalau kita lihat dalam karangan ni, saya nak gunakan peribahasa yang disebut oleh salah seorang rakan kita di sini. Okey, saya nak guna bersatu. Okey, pelajar tulis bersatu kita teguh. Dalam kotak tu kan bersatu kita teguh, koma, bercerai kita roboh. Okey, satu peribahasa dah dapat. Terima kasih atas perkongsian anda tadi. Okey, kemudian pelajar, sekarang kita nak bagi frasa umum. Kan cikgu kata kena bagi 2 ayat. Kita nak bagi frasa umum. Okey, apakah frasa umum? Okey, contohlah ini ikut kreativiti pelajar. Macam semalam, ada seorang pelajar, dia bagi contoh. Dia kata, cikgu, boleh tak saya buat frasa umum untuk karangan? Saya mulakan dengan Malaysia terkenal dengan pelbagai masakan atau makanan yang unik, yang lazat seperti nasi lemak, tosai, cicofan dan bla bla bla. Boleh tak pelajar? Semestinya boleh. Sebab ini menunjukkan kreativiti pelajar. Faham tak? Itu yang dikatakan frasa umum. Baguslah tu. So pelajar boleh bagi contoh makanan, siap dengan contoh nama makanan tu, betul tak? Itulah itu yang dikatakan frasa umum. Tapi memandangkan cikgu nak berkongsi cara lain pula. Okey, kalau cikgu, mungkin cikgu akan guna satu frasa umum. Iaitu, boleh tak saya kata, Malaysia ni terkenal dengan amalan rumah terbuka. Betul tak? Jadi apa yang kita buat masa rumah terbuka? Kita mempelawa, kita menjemput rakan-rakan yang berlainan kaum ke rumah. Betul tak pelajar? Jadi inilah contoh frasa umum. Okey, kalau cikgu nak guna frasa umum, saya salin amalan. Saya nak kata Malaysia ni terkenal dengan amalan rumah terbuka lah. Kita buat ringkan-ringkan, nanti cikgu buat panjangkan masa buat pendahuluan. Memanglah Malaysia memang terkenal rumah terbuka. Okey, Hari Raya, Tahun Baru Cina, Deepawali, Christmas, semua tu kan. Okey, pelajar, boleh banyak frasa umum. Kreativiti anda banyak. It's your wish. You can do that. No problem. Okey. Lepas tu pelajar, next kita nak beri definisi. Okey. Apa pula nak bagi definisi? Mudah saja. Kamu berikan definisi ikut tajuk. Okey, cuba tengok tajuk dia apa? Apa tajuk dia? Pelajar, tajuknya ialah perpaduan. Jadi pelajar kena berikan maksud perpaduan. Okey, jadi pelajar yang rasa, cikgu saya lemah lah buat pendahuluan, jangan risau. Tengok sini, ada satu kaedah. A maksudnya apa? B maksudnya mengapa? Saya minta maaf M maksudnya mengapa dan B maknanya bagaimana. Saya ulangi A apa? M mengapa? B bagaimana. Okey. Sebentar, ada mesej yang saya dapat. Ada yang kata muafakat membawa berkat. Boleh gunakan. Maksudnya samalah. Ada yang tanya, cikgu apa maksud peribahasa tu? Oh, maksudnya perpaduan. Maksudnya perpaduan lah peribahasa tu. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Ni maksudnya perpaduan. Yes. Okey. Lepas tu, negara terdiri daripada berbilang kaum. Ya, boleh masuk dalam frasa umum? Yes, boleh juga. Maksudnya kamu kata Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat ataupun penduduk yang berbilang kaum seperti Cina, seperti Melayu, Cina dan India. Boleh. Alright. Okey. Saya harap saya jawab soalan anda tadi. Okey. Alright. So kembali pada soalan ni. Okey. Jadi soalan ni pelajar,
kita nak buat maksud definisi. A, apa, M, mengapa, B, bagaimana. Dalam peperiksaan saya akan tanya dalam diri saya, apa itu perpaduan kaum? You tanyalah diri kamu, apa, what is perpaduan kaum? So saya tulislah, perpaduan kaum ialah suasana kehidupan. Suasana kehidupan yang intim. Simple lah saya buat. Atau ada yang kata suasana kehidupan yang harmoni pun boleh. Apa-apalah. Kalau saya kata suasana kehidupan masyarakat yang intim. Maksud yang rapat. Okey. M. Pelajar fikir, mengapa kita perlukan perpaduan? Untuk mencapai kedamaian ataupun keamanan negara. Setuju tak pelajar? Keamanan ataupun keharmonian negara. Itulah mengapa. Mengapa perpaduan ini penting. Okey, beres. Okey. Kemudian B, bagaimana? Pelajar, kalau sebut B bagaimana, bagaimana ni merujuk langkah tau. Bagaimana kita nak memupuk perpaduan? Jadi kalau kamu tanya bagaimana hendak memupuk perpaduan, adakah itu merupakan isi kita sekarang? Langkah-langkah. Betul tak pelajar? Jadi bagaimana ni merujuk langkah-langkah. Kalau langkah-langkah, maksudnya jangan masukkan isi dalam pendahuluan. Faham tak pelajar? Jadi bagaimana jangan jawab. Sebab bagaimana tu merujuk isi langkah-langkah. Jadi isi tak boleh masukkan dalam pendahuluan. Kan cikgu dah kata tadi kan? Jadi peringatan untuk semua pelajar. Jangan masukkan isi dalam pendahuluan. Faham tak pelajar? Jadi bagaimana tu tidak perlu dijawab. Okey. Faham pelajar? Okey? Alright. Okey. Intim ni maksudnya rapat. Intim membawa maksud rapat. Intim membawa maksud rapat. Okey. Jadi pelajar, saya nak masuk pada bahagian keadaan semasa. Okey, saya nampak ramai dalam grup chat saya, dalam masuk private, dia dah bagi banyak contoh frasa umum. Boleh pelajar, boleh. You nak beri frasa umum lain, boleh. Masukkan saja, masukkan saja, masukkan saja. Banyak. Cikgu cuba bagi satu contoh je lah. Anda boleh tunjukkan masakan yang pelbagai, pakaian, bahasa, budaya yang pelbagai pun boleh masukkan. Cikgu bagi satu contoh je. Okey. Pelajar, kita sambung dengan keadaan semasa. Okey, pelajar saya nak tanya, bagaimana keadaan semasa perpaduan? Baik tak? Cuba fikir. Baik ke tak ni, pelajar? Baik. Perpaduan kita? Baik. Baik, semestinya baik. Sebab kalau kita bandingkan dengan negara luar, Malaysia, kita syukurlah kita masih hidup aman dan damai. Walaupun kita berlainan kaum, tetapi kita masih hidup di bawah bumbung yang sama. Walaupun ada beberapa isu, tetapi itu tidak menjadi penghalang untuk kita, untuk hidup secara aman ramai. Jadi bagi saya bagus. Jadi kamu tulis kat sini. Jadi keadaan semasanya kamu tulis berada pada tahap yang memberangsangkan. Maksudnya baguslah, memberangsangkan. Nanti kita buat ayat lengkap dia. Berada pada tahap yang memberangsangkan. Memberangsangkan maksudnya baik. Bagus. Okey, kemudian pelajar, buka isi pula. Okey. Cuba tengok pelajar, dia minta kita buat apa isi dia? Isi dia minta kita buat langkah-langkah. Jadi kalau langkah-langkah, apa bukan isi boleh kita buat pelajar? Think. Dia minta kita langkah-langkah. So what else we can do other than langkah-langkah? We can do kesan-kesan. Can we put that kesan, guys? Pelajar boleh Okey, jom kita fikir. Apa kesan baik? Berikan dua isi. Apa kesan baik perpaduan? Apa kepentingan perpaduan kepada negara? Jadi semalam ada budak kata, cikgu, saya rasa kalau Malaysia ada perpaduan, ini akan menarik lebih ramai pelancong masuk ke Malaysia. Betul, inilah kebaikan dia. Jadi kamu tulis, menarik lebih ramai pelancong. Bagus. Okey, isi kedua pula. Apa lagi? Apa kebaikan perpaduan? Apa lagi apa kebaikan? Ada yang pelajar di sini kata elak kuasa asing. Elak kuasa asing. Bagus, terima kasih.
Ada yang kata negara akan dipandang tinggi oleh negara luar. Bagus. Terbaik. Bagus. Lagi. Membuktikan pentadbiran licin, meningkatkan ekonomi negara. Bagus. Nampak? Saya rasa pelajar dah tahu dah teknik dia. Pelajar masukkan je lah apa-apa janji ada kaitan dengan kebaikan perpaduan kaum. Okey, cikgu nak bagi isi yang kamu tak sebut tadi. Cuba fikir, kalau Malaysia bersatu padu, you rasa pelabur asing nak masuk tak ke Malaysia? Pelabur asing akan masuk ke Malaysia, akan buka perniagaan di Malaysia. Betul tak pelajar? Jadi kamu tulis kat sini, isi yang kedua cikgu nak guna menggalakkan kemasukan pelabur asing. Inilah isi-isi yang matang. Okey, cikgu bagi isi yang kamu tak sebut tadi. Sebenarnya banyak lagi pelajar. Ada yang tanya semalam, cikgu boleh tak saya masukkan 3 isi? Boleh, tak salah. Janji kita dapat satu muka surat. Itu saja. Kan mudah fikir bukan isi. Itu cara bukan isi. Pelajar boleh faham Okey. Jadi next. Persoalan. Pelajar ni senang je. Persoalan macam apa? Kita kaitkan dengan kehendak soalan. So what was our kehendak soalan? Langkah. Jadi kamu tulislah langkah memupuk perpaduan. Ini nak tunjukkan kepada pemeriksa bahawa kamu memang jelas dengan tajuk dan juga kehendak soalan yang dikemukakan. Langkah-langkah memupuk perpaduan. Okey. Kita dah beres. Kalau dah sedia, jom kita nak buat dalam test pad. Sediakan test pad. Cikgu nak tunjukkan bagaimana rangka pendalaman ini kita boleh masukkan dalam satu muka surat pengolahan yang cantik dengan penjelasan yang kukuh. Jadi pelajar, are you ready student? Ready. Alright. Yes. Thank you. Ada juga yang dapat respon daripada pelajar. Okey. Jadi, Yeah. saya akan mulakan dengan pendahuluan saya. Okey, so pelajar ikutlah pelajar mesti tulis. Kita belajar karangan mesti tulis. Ramai yang kata, cikgu saya baca buku contoh karangan, cukuplah. Kau baca tak cukup lah bang. Kena tulis, mesti tulis. Okey, I will start here. So kita mulakan dengan pendahuluan. Okey. Peribahasa, kita mulakan dengan peribahasa. Okey. Ramai pelajar pernah bagi tahu, dia kata, cikgu, saya tahu peribahasa, tetapi saya tak pandai nak masukkan. Oh, tak apa, no problem. Kau tengok, pelajar, kalau kamu rujuk balik pada petua yang cikgu kongsikan tadi, ni tengok ni, petua tadi. Nampak A dan B ni. Inilah contoh petua cara nak masukkan pendahuluan dalam ayat. Andai kata contoh pelajar, cikgu nak ambil ni pula. Cikgu nak ambil merupakan peribahasa Melayu atau slogan yang amat berkait rapat dengan topik. Okey, cikgu akan gunakan petua ni, cikgu akan mulakan dengan peribahasa. Okey, mari kita mulakan. Dalam nota tu semua dah ada lah. Kamu ikut je petua saya. Okey pelajar, cikgu nak mulakan Okey, cikgu nak masuk ke peribahasa. Pelajar, jom. Okey. Peribahasa. Okey, saya minta maaf. Saya nak guna, saya sebut peribahasa dulu Okey. Bersatu kita teguh. Bersatu kita teguh, koma. Bercerai kita roboh. Kalau boleh guna petik kata Guna petik kata. Okey. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Merupakan pepatah Melayu. Merupakan pepatah Melayu yang amat berkait rapat. Okey. Merupakan pepatah Melayu yang amat berkait rapat dengan kita masukkan tajuk Masukkan tajuk dengan perpaduan kaum yang terdapat di Malaysia. Tanda nokta. Jadi kita mulakan pendahuluan kita. Ayat pertama peribahasa. Okey. Okey, sambung. Pelajar, jom kita lihat. Selepas kita bagi peribahasa, kita bagi apa? Frasa umum. Betul tak pelajar? Ayat kedua frasa umum Okey, sambunglah. So saya katalah sebenarnya, tengok, inilah orang kata penanda wacana. Kita letakkan penanda wacana sebenarnya, nampak? Kita nak mulakan. Sebenarnya, koma.
Okey. Sebenarnya, koma, Malaysia. Okey, sebenarnya Malaysia amat terkenal. Amat terkenal dengan amalan. Okey, dengan amalan rumah terbuka. Rumah terbuka maksudnya open house. Okey, open house dengan amalan rumah terbuka. Okey. Dengan menjemput. Dengan menjemput rakan-rakan atau jiran yang berlainan kaum. Okey. Menjemput rakan-rakan atau jiran yang berlainan kaum pada waktu atau pada musim apa? Pada musim perayaan. Pada musim perayaan utama. Seperti, bagilah apa contoh perayaan seperti Hari Raya. Okay, seperti Hari Raya, koma, Tahun Baru Cina, Tahun Baharu Cina, dan Hari Deepawali. Hari Deepawali. Okey, doktor. Kau nampak pelajar, kita telah lengkapkan dua ayat ni. Okey. Saya minta tolong dalam grup chat ni, pastikan kita jangan buang masa. Alright, tolong. Okey. Okey. Sambung Okey, pelajar, lepas tu kita bagi apa pelajar? Lepas tu kita bagi apa? Cuba tengok rangka tu. Kita mula nak bagi definisi, betul tak? Okey, jom kita bagi definisi. Okey. Perpaduan kaum dapat ditakrifkan sebagai ditakrifkan maksudnya didefinisikan ya pelajar. Okey, dapat ditakrifkan sebagai suasana yang kita buat tadi tu suasana kehidupan suasana kehidupan masyarakat yang intim. Intim maksudnya rapat intim maksudnya rapat. Yang intim tanpa mengira kaum. Yang berbeza. Tanpa mengira kaum yang berbeza. Demi mencapai apa pelajar? Demi mencapai keamanan dan keharmonian negara. Nota, definisi dah lengkap. Nampak tak pelajar? Rangka yang kita buat tadi apa mengapa, cikgu combine, cikgu gabung je apa mengapa, dah dapat maksud dengan lengkap. Okey. Saya dapat ada soalan daripada rakan kita. Boleh ke ulang dengan dalam satu ayat, sir? Okey, mana ada ke? Malaysia amat terkenal dengan amalan rumah terbuka dengan menjemput. Oh, ya. Sebenarnya tak salah. Tapi kalau boleh, jom kita tukar. Okey, terima kasih Terima kasih mengingatkan saya. Pernah nampak tak ayat tu? Malaysia amat terkenal dengan amalan rumah terbuka dengan menjemput. Betul tak? Okey, cikgu nak tukar boleh tak? Saya minta maaf buat pembetulan sebenarnya tak salah, tapi kalau boleh kita elakkan je lah. Okey. Jadi okey. Malaysia amat terkenal dengan amalan rumah terbuka iaitu kita
Iaitu kita menjemput rakan-rakan. Kita tukar, saya minta maaf pelajar. Iaitu kita ataupun masyarakat, boleh mana-mana kita atau masyarakat menjemput rakan-rakan atau jiran yang berlainan kaum pada musim perayaan utama seperti. Okey, terima kasih ingatkan saya. Kalau boleh betulkan saya sebab saya cikgu ni tengah type ni. Mungkin saya lakukan kesilapan mungkinlah. Betulkan. Terima kasih yang betulkan saya tadi tu. Okey, pelajar kita sambungkan. Kita sambung Okey, kemudian pelajar kita nak berikan keadaan semasa pelajar. Kita berikan keadaan semasa bagaimana tahap perpaduan kita. Okey, jom sambung. Dewasa ini. Pelajar, dewasa ini juga merupakan penanda wacana. Dewasa ini membawa maksud belakangan ini, baru-baru ini. Itu maksudnya lah. Okey. Dewasa ini, koma. Okey. Perpaduan kaum. Okey, perpaduan kaum saya minta maaf, dalam kalangan. Dalam kalangan masyarakat majmuk. Okey, perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat majmuk berada pada tahap yang amat memberangsangkan. Berada pada tahap yang amat memberangsangkan. Berada pada tahap yang amat memberangsangkan sehingga, cikgu panjangkan sehingga berjaya melonjakkan imej Malaysia di mata dunia. Okey, sehingga berjaya melonjakkan imej Malaysia di mata dunia. Dan setanding dengan negara luar. Kalau boleh nak masuk ke peribahasa, boleh. Bak kata pepatah, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Okey. Jadi, cikgu akan highlight peribahasa tu. Okey, cikgu highlight peribahasa. Okey, peribahasa tu saya rasa kamu dah tahu. Peribahasa ni pun cikgu dah highlight tadi. Cikgu lupa tadi. Okey. Saya baca perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat majmuk berada pada tahap yang amat memberangsangkan sehingga berjaya melonjakkan imej Malaysia di mata dunia. Dan setanding dengan negara luar, bak kata patah, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Okey. Pelajar, boleh faham maksud peribahasa tu kan? Maksud peribahasa tu ialah sama taraf, sama kedudukan. Okey. Cikgu, ada orang tanya sesuatu. Apa dia Teacher, what's the difference between baru and baharu? Apa yang mereka tanya ni? Banyaknya dalam chat ni. Kan saya kata, tolong jangan guna chat tau sebab nak baca ni banyak sangat. Yang mana soalan ni? Masyarakat majmuk maksudnya masyarakat yang pelbagai kaum. Okey. Alright, apa lagi soalan Kalau guna baru instead of baharu akan deduct points tak? Baru dan baharu. Okey, pelajar. Baru ni maksudnya just. Baharu maksudnya new. Jadi ini ejan yang terbaru lah. So pelajar kena ikut. Baru maksudnya just. Contoh, saya baru balik dari pejabat. Baru maksudnya I just came back from office. Kalau baru, ayah saya membelikan basikal baharu. A new bicycle. Itu perbezaan dia. Okay? Alright. Okay. Saya rasa kamu dah faham. Okay. Alright. Next. Pelajar sambung. Okay. Bukan isi. Pelajar sekarang kita nak bagi bukan isi. Jadi, bukan isi. Macam mana kita mulakan? Okay. So, kita nak mulakan. Perpaduan kaum. Okay.
Kamu sedar tak pelajar? Dari tadi kita asyik guna perpaduan. Jom kita guna perkataan lain. Kosa kata integrasi kaum. Belajar inilah perkataan yang lain. Integrasi kaum amat penting. Amat penting kerana nilai murni ini dapat menarik lebih ramai pelancong. Dapat menarik lebih ramai pelancong asing ke negara kita. Yang mampu memantapkan ekonomi negara kita. Nokta. Okey, cikgu nak letakkan dalam satu muka surat lah supaya pelajar nampak satu penerangan dengan lengkap. Okey. Okey, student nampak? Okey. Ya. Yo. Okay, next. Nampak. Inilah. Kamu nampak tak dalam talian kita ada ramai monyet-monyet, ada hantu, banyak sakai-sakai dalam kelas kita ni lah. Terpaksa kita harus Faham. Okey. Sambung. Okey, lepas tu satu lagi isi kan. Apa dia? Pelabur asing, betul tak? Jadi sambunglah. Jadi kamu boleh tulis kita nak guna penanda wacana seterusnya. Okey. Seterusnya koma, jangan tersilap. Seterusnya koma. Okey, so cikgu nak kata masyarakat yang hidup bersatu padu. Masyarakat yang hidup bersatu padu juga dapat menggalakkan kehadiran pelabur asing dari serata dunia. Pelabur asing dari serata dunia untuk melakukan operasi perniagaan mereka di Malaysia. Okey. Pelajar, lepas tu selepas dah berikan bukan isi, sekarang kita dah berikan apa pelajar? Persoalannya. Kita kaitkan dengan kehendak soalan Okey, sambung pelajar. Persoalannya. Okey, persoalannya koma. Okey, persoalannya apakah? Okey, kita masukkan kehendak soalan ya. Apakah Ini start sahaja. langkah? Apa dia? This is only the first. Oh my. Persoalannya First golongan. langkah-langkah yang wajar. Yes. Ini perenggan satu pendahuluan. Apakah langkah-langkah yang wajar diambil untuk memupuk perpaduan kaum di Malaysia? Okey, nokta. Ayat terakhir. Persoalan ini mesti direnung. Mesti direnung oleh setiap lapisan masyarakat demi kebaikan nusa dan bangsa. Cukup panjang ni ya. Aduh, kan saya kata kita kena buat pendahuluan satu muka surat. Are you okay? No. Malaysia boleh cikgu. Satu muka surat. Okey. Saya ulangi
You nak score 90 ke atas per 100, you have to do it. Okay, ini penandaan tahun lepas kebanyakan pelajar yang dapat 90 ke atas yang buat karangannya 700 lebih, 600 lebih. So you have to follow. Sebab tu cikgu luangkan masa satu-satu nak jelaskan. This is how you supposed to do. Alright? So belajar. Kamu masih ada masa buat latihan ikut kaedah. Kamu nampak tak pelajar? Saya dah buktikan kalau kamu ikut kaedah saya, kamu sebenarnya dah boleh buat satu pendahuluan, satu muka surat. Macam minggu lepas, kita buat satu isi, lebih kurang satu muka surat. Jadi kita kena ikutlah cara ni supaya pelajar berjaya mendapatkan markah yang tertinggi dalam kertas satu. Ingat ya pelajar, kertas satu, the weightage, pemberatan dia sangat tinggi. Kalau kertas satu kamu tak boleh skor, lupakanlah A. Lupakan A anda. Okey? Jadi inilah perkataan atau perkara yang penting. Okey, nusa ni maksudnya negara. Nusa membawa maksud negara. Okey, pelajar, boleh faham? Yes. Okey, jadi pelajar kalau kamu tengok, pendahuluan saya ni, saya ikut apa yang kita bincang tadi, nampak? Bulat-bulat, semua saya ikut. Cuma saya buat contoh, tambahkan peribahasa, saya panjangkan ayat, itu saja. Inilah cara yang pelajar perlu biasakan. Okey, boleh? Okey, tanpa melengahkan masa. Tanpa melengahkan masa. Tanpa melengahkan masa, cikgu nak bantu kamu satu lagi tajuk yang berbeza. Okey, saya ada soalan. Apa maksud direnung? Okey, direnung ni maksudnya fikir. Think. Direnung kena fikir, duduk fikirlah. Alright? Okey, ada yang tanya satu soalan cukup baik. Ya, ada yang tanya satu soalan cukup baik. Sir, in case we are writing a lot for each and every paragraph, since we are writing fast, sekiranya tulisan kita bukan kemas, tapi boleh dibaca, will it affect our marks? Okey, satu soalan cukup baik. Thank you, Wanisha. Good. Okey, pelajar ingat, tulisan yang hodoh tidak akan menjejaskan markah. Akan tetapi, tulisan yang hodoh kalau tak boleh baca, mungkin markah kamu terjejas sebab pemperiksa tak boleh baca. Macam mana menilai? Janji tulisan kamu boleh dibaca, that's fine. Boleh dibaca. Saya pasti cikgu sekolah kamu dah bagi tahu dah. Okey? Dah bagi tahu dah. Boleh ke, kalau cikgu anda boleh periksa, boleh baca, okeylah, teruskan. Tapi kalau tulisan comok tu sampai tak boleh baca, tolonglah baiki tulisan anda. Tolong baiki. Inilah. Jadi ingat, tulisan yang cantik juga memainkan peranan penting sebab mesti boleh dibaca. Pelajar yang tak cantik tulisan tak apa, janji boleh baca, markah kamu tak terjejas. Alright? Okay? I hope I answer your question, girl. Alright. Okay, sambung pelajar. Cikgu nak bagi satu lagi contoh. Ini cikgu nak bantu kamu buat rangka. Nanti di rumah kan masa ada terluang. Di rumah nanti cikgu akan memberikan anda cikgu akan berikan anda rangka ni dan kamu cuba buat dalam perengan yang lengkap. Okey. Jadi pelajar, cuba tengok tajuk dia. Pencemaran alam sekitar dan kehendak susunan faktor-faktor. Pencemaran alam sekitar dan kehendak susunan faktor-faktor. Okey. Cikgu nak bantu kamu buat rangka. Boleh tak? Nanti buat dalam test pad dengan sendiri, cuba supaya kamu biasakan dengan kaedah ni. Okey. Contoh, ada yang tanya semalam, cikgu, peribahasa ni saya tak pandai lah untuk alam sekitar. Tapi boleh tak saya masukkan slogan? Boleh. Okey, sekarang cikgu ingat masa. Semua dah handphone kan? Okey, check. Kamu Google slogan yang berkaitan dengan pencemaran alam sekitar. Dapat tak? Cuba tengok. Dan tolong kemukakan. Saya nak satu slogan yang sesuai dengan tajuk alam sekitar, pencemaran alam sekitar. Check. Cepat, Google check. Kamu ni kan anak-anak Google ni. Ada tak? Cubalah. Google. You check, let me know. Saya bagi peluang untuk kamu bantu saya pula sekarang. Asyik saya yang bercakap ni letih lah. Okey. Saya nampak sayangi alam sekitar, tanggungjawab bersama. Okey, bagus.
saya ambil frasa yang diberikan oleh seorang pelajar pertama tu. Okey. Sayangi alam sekitar. Banyak tau. Sebenarnya ada banyak. Banyak anda boleh gunakan. Tapi cikgu ambil salah satu yang diberikan oleh pelajar. Okey, so saya copy and paste je lah. Sayangi alam sekitar. Tanggungjawab bersama. Okey, so cikgu mulakan dengan slogan. Okey. Lepas tu pelajar, jangan lupa berikan frasa apa? Frasa umum. Buatlah sendiri. Guna kreativiti calon. Guna kreativiti calon. Okey. So pelajar yang dapat banyak slogan, bolehlah masukkan 2 slogan, tak salah. Janji panjang. Faham tak pelajar? Masukkan. No problem. Sebab tu pelajar, latih di rumah. Kamu ada masa sekarang. So dengan gunakan kaedah ni, pelajar latih di rumah. So kalau kamu tak dapat peribahasa ke atau slogan, Google je. This is how you learn now. Spend your time to learn. Lepas tu you buat rangka. Lepas tu ambil test pad, buat karangan. Pastikan dalam satu pusat. You should do that. Dan saya pasti dengan usaha itu, kamu boleh percaya menghasilkan pendalaman satu muka surat. Okey. So, okey. Kalau frasa umum, pelajar. Contohlah. Kalau frasa umum, saya akan bagi tahu Malaysia merupakan sebuah negara yang terkenal dengan keindahan flora dan fauna. Contohlah, ni contoh ayat saya. Umum, I'm starting my karangan, lepas saya bagi slogan, saya kata Malaysia merupakan sebuah negara yang terkenal dengan keindahan flora dan fauna. Okey. Lepas tu kamu bagi tahu, namun begitu image Malaysia semakin apa? Semakin tercalar. Okey. Semakin tercalar disebabkan oleh apa? Masukkan tajuk pencemaran. Masukkan tajuk pencemaran alam sekitar. Okey, cikgu bagi rangka je nanti di rumah lengkapkan. Cuba mesti boleh. Saya pasti kamu boleh buat. Okey, jadi 2 ayat dah ada kan? Okey. Lepas tu belajar bagi definisi. So apa formula yang cikgu ajar tadi? Apa? Mengapa? Bagaimana? Okey. Contoh sekarang, apa itu pencemaran sekitar? Macam-macam jawapan pelajar boleh bagi. Contoh, kalau ada student yang kata, cikgu, apa? Boleh tak saya tulis tindakan manusia merosakkan atau mencemarkan atau membinasakan keindahan alam semula jadi? Boleh, apa-apalah pelajar. Jadi, cikgu gunakan ayat mudah, merosakkan. Tindakan merosakkan alam sekitar. Itu maksud pencemaran. So pencemaran, apa maksud pencemaran? Merosakkan alam sekitar. Okey. Mengapa? Pelajar ingat jangan tulis mengapa Kenapa Sebab mengapa ni merujuk isi. Cuba tengok apa kehendak kita pelajar. Faktor. So kalau faktor, maksudnya punca. Jadi jangan jawab mengapa. Okey? Alright? Okey, saya nampak ada soalan di sini. Cikgu, apa-apa yang kehendak soalan dia, langkah tak perlu buat. Bagaimana ke? Ya, betul. Ikut kehendak soalan. Cuba tengok di sini. Sekarang, apa kehendak soalan pelajar? Faktor. Apa maksud faktor? Punca, sebab. So, mengapa? Do you think mengapa refer to sebab? Kenapa? Ya, jadi jangan jawab mengapa. Sebab dia ialah isi. Kan saya kata isi tak boleh masukkan dalam pendahuluan. Okey, B. Bagaimana? Kelas nak tanya. Bagaimana mereka merosakkan alam sekitar? Bagaimana? Bagilah. Apa? Membuang sampah. Betul tak? Okey. Pembakaran hutan. Betul tak pelajar? Okey, pembuangan sisa toksik. Itulah yang dikatakan bagaimana maksudnya cara. Apa cara? Bagaimana mereka merosakkan satu benda alam sekitar? Itu masukkan. Nanti pelajar buatlah yang lengkap. Are you okay, student? Alright? Ya, okey. Boleh. Yes. You have many ways. I'm just giving a contoh. Banyak perkataan, banyak ayat yang boleh guna. I'm just giving a guide. Okay. Kemudian, keadaan semasa pelajar. So, kita bagi tahu memanglah pencemaran di kat Malaysia ni memang teruk. Okay. So, kita bagi tahu berada pada
tahap yang menggusarkan. Menggusarkan. Menggusarkan maksudnya merisaukan. Menggusarkan maksudnya merisaukan. Okey. Kan saya kata ini kena bagi 2 ayat kan? Okey, ini ayat 1. Lepas tu ayat kedua, kamu bagi tahulah, bagi contoh. Bagi contoh realiti. Pernah tak berlaku pencemaran di Malaysia? Ya, contoh Sungai Kim Kim yang berlaku baru-baru ni, tahun ni kan? Dekat Johor. Sampai sekolah ditutup. Masih ingat tak pelajar? Jadi, masukkan contoh realiti. Saya minta maaf, tak ada sempang saya rasa. Tak ada sempang. Ingat pemeriksa suka tengok contoh realiti. Markah kamu lebih tinggi kalau kamu boleh bagi contoh-contoh yang pernah berlaku di Malaysia. So, tolong baca surat khabar. You should know what's happening around you. Okay? Alright. Jadi, contoh Sungai Kim Kim yang you huraikan apa yang berlaku di sini. Huraikan. Jadi, 2 ayat. Beres. Okay. Kemudian pelajar, bukan isi. Okay. Pelajar, kehendak soalan kita apa? Faktor-faktor, punca-punca. Jadi bukan isi, anda boleh buat apa? Langkah-langkah, boleh buat kesan negatif. Betul tak pelajar? Betul tak? Okey, contoh saya nak buat kesan negatif. Contoh kesan negatif. Apa kesan negatif kalau berlaku pencemaran ni secara berterusan? Apa kesan negatif? Fikirlah. Lepas tu, berikan kesan 2. Ini saya tak nak bantu kamu ni, senang je. Buat sendiri. Berikan 2 kesan negatif kalau pencemaran ini berlaku secara berterusan, tak dapat diatasi dan macam-macam lagi, kamu teruskan saja. Are you okay, student? Boleh? Boleh. Okay. Boleh. Alright, terima kasih. Ya, kau tengok ada yang kata memudaratkan kesihatan. Very good. Boleh. Can. Alright, bagus. Ada yang kata menjejaskan sektor pelancongan. Yes. Dan Malaysia tak ada tempat yang cantik. Mana pelancongan masuk Malaysia? You see, that's how you do. You are great. You dah tahu dah cara nak buat. Okay, good. Kelas, pelajar. Lepas tu yang terakhir, persoalan. Maksudnya apa? Kita kaitkan dengan kehendak. Soalan. Apa kehendak soalan kita? Faktor yang mendorong. Faktor-faktor yang mendorong. Faktor-faktor yang mendorong kepada pencemaran alam sekitar. Bagi tahulah kehendak soalan topik. Jelaskan kepada guru pemeriksa bahawa kamu memang tahu apa yang soalan dia minta. Pencemaran alam sekitar. Faktor-faktor yang mendorong kepada pencemaran alam sekitar. Okey. Lepas tu, buatlah ayat lagi. Persoalan ini perlu direnung oleh masyarakat demi kebaikan bersama. Buatlah macam tu ayat yang saya bagi tadi tu kan. Bolehlah contoh persoalan ini wajar direnung. Bla 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 bla. Bagi tahu. Ini caranya pelajar. Jadi cikgu sudah bantu kamu dah buat rangka. Tugas kamu simple. Ambil pen, ambil pensel, ambil test pad, teruskan usaha anda. Itu saja. Cikgu dah bantu anda. Okey. Inilah yang orang kata tugasan yang produktif. Kita buat rangka. Lepas tu kita buat karangan. Pendahuluan. Okey. So student sebelum kita bersurai, dengar betul-betul ya. Okey. Jadi dalam peperiksaan, kamu tak payah nak buat kotak macam ni kan. Tak payah. Semua dalam kepala otak kamu. So you should know sebelum kita nak buat pendahuluan, kamu dah tahu, okey, first buat apa? Okey, peribahasa, pasal umum. Lepas tu, definisi. Lepas tu, kadar semasa. Lepas tu, bukan isi. Lepas tu, persoalan. So, masuk dalam kepala otak kamu. So, when you buat ayat, when you buat pendahuluan, buat satu-satu. Ikut urutan, tolong ikut urutan. Inilah caranya. Jadi, tugas anda pada malam ni atau pada minggu ni, lengkapkan tugasan ini pelajar. Lengkapkan karangan. Please do that. Complete that dalam satu muka surat. Kemudian pelajar nampak tak ada satu latih to be yang tambahan cikgu bagi. Latih to be 3, tajuk apa pelajar? Teknologi, maklumat dan komunikasi. Betul? Kemudian satu lagi tajuk dia apa? Rasuah. Okey. Pelajar, cikgu sebenarnya dah nyatakan tajuk-tajuk yang penting. Ramalan untuk tahun ni. Tajuk ni memang hangat. Okey. Jadi saya minta tolong pelajar buat persiapan untuk tajuk rasuah, untuk teknologi maklumat. Buat rangka, lepas tu buat karangan. Pelajar baru belajar ni buat rangka dulu. Tak apa, ambil masa tak buat rangka, biasakan. Tapi dalam SPS benar, kamu tak perlu buat rangka untuk pendahuluan. Sebab ni tak payah buat rangka, kamu simpan dalam kepala otak kamu tu,
Masa you buat pendahuluan, kita tulis satu-satu. Ini cara teknik yang mudah. Alright. So, student, you know what? I've created this kaedah. Kaedah ni membantu pelajar sebab ramai kata, cikgu pendahuluan apa nak tulis sampai panjang-panjang. So now, you know what to write. Correct? Kamu tahu what to write untuk pastikan kita dapat panjang dia lebih kurang satu muka surat. This is how you do. Okay. So masa kamu buat di rumah ni, tajuk rasuah terjemah maklumat, mungkin kamu tertanya-tanya, cikgu, what's the peribahasa for rasuah? So what's the slogan for teknologi maklumat? Hey student, Google with you, Google it, fine. That's where you learn your process. Proses pembelajaran berlangsung di rumah. So cari peribahasa, tulis dan belajar. The more you find, the more you get. Simple. Alright? Jadi, pelajar, inilah orang kata pengajaran saya pada hari ini. Okay? Sekiranya ada kesilapan yang saya lakukan, saya minta maaf dan kita belajar sama-sama. Yang penting, masa cuti sekolah kita ni, pastikan kita manfaatkan dengan aktiviti yang faedah. Jadi, tugas anda, lengkapkan rangka, lengkapkan pendahuluan. Jadi pelajar, minggu depan kita akan buat benda lain. Jadi, cuba tengok nota ni pelajar. Nota ni kalau kita lihat, kita dah buat karangan, isi dah habis. Okey, minggu depan kita nak belajar peribahasa pelajar. Kita nak buat peribahasa. Cuba tengok muka surat di depan sekali. Ada tak peribahasa dia? Ada tak pelajar? Ada tak pelajar peribahasa? Ada. Ya, okey. Jadi minggu depan kita nak belajar peribahasa yang akan keluar untuk SPM tahun ni. Jadi bersiap sedia dengan nota anda minggu depan dan kita akan buat senarai peribahasa yang penting. Jadi kalau tak ada masalah, sekian, cikgu akan bersua minggu depan. Terima kasih dan teruskan.